Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan media sosial saya yang dirahmati Allah juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita ke hadrat Allah Taala. Jadi kita sekarang ni masih lagi dalam bulan Syawal, ya. Jadi saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan juga batin. Jadi dah lama tak buat video. Masa saya buat itu pada bulan Ramadan, hari ni saya buat lagi video iaitu selepas beberapa Syawal, tapi kita masih lagi meraihkan Hari Raya Aidilfitri sebab kita raya sebulan. Kita berpuasa sebulan, maka kita raya pun sebulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan kupas lagi berkaitan dengan fiqh munakahat. Jadi insya-Allah jangan pergi mana-mana. Kita jumpa lagi lepas ni. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kupas berkaitan dengan iaitu bab rujuk. Ya, bagaimana kita nak merujuki isteri tadi? Dia ada beberapa kaedah dari segi hukum syarak yang macam mana kita nak buat bila mana kita nak rujuk isteri kita ataupun isteri nak rujuk kepada suami dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, saya nak kupas di sini iaitu dalam kitab bab fiqh munakahat ni, bab rujuk. Okey. Talak yang harus dirujuk, ya. Okey. Ada suami yang telah mentalaki isterinya. Jadi dia talakkan isteri dia, kemudian ia boleh rujuk kembali, dan ada juga tidak boleh rujuk. Kita kena faham. Ada rujuk ataupun ada talak yang kita boleh rujuk kembali akan isteri kita, dan ada talak yang tak boleh rujuk. Apa dia? Kita kupas kat sini. Iaitu bagaimanakah talak yang boleh dirujuk kembali dan bagaimana pula talak yang tidak boleh dirujuk. Okey. Talak yang boleh dirujuk kembali dalam istilah hukum syarak dinamakan talak raj'i. Iaitu suami mentalaki isterinya dengan satu talak, dua talak dan belum habis iddahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, tolong ambil perhatian berkaitan dengan bab iddah dan juga talak ni, sebab dia melibatkan hukum. Dalam fiqh Imam Asy-Syafi'i, mana-mana fiqh Imam Al-Ghazali ke Hanbali ke Maliki ke, dia ada perbezaan dari segi sudut hukum talak dan juga rujuk. Macam dari segi sudut mazhab Syafi'i, bila dalam keadaan isteri masih lagi ada iddah, maka kita boleh rujuk dia. Dalam kita nak rujuk tadi, hendaklah talak tadi talak satu dan juga talak dua, iddah talak raj'i, bukan bain. Bain ni talak tiga. Bila bain, kita tidak boleh rujuk kembali kepada isteri tadi. Sebab apa? Dah jatuh talak tiga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, ramai yang tak faham lagi hukum berkaitan dengan iaitu rujuk. Rujuk yang harus dilakukan, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, hendaklah bila kita nak rujuk akan isteri tadi, lafaz tadi sah dan juga mahkamah putuskan sah rujuk, sah cerai tadi. Kebanyakannya ramai yang buat keputusan sendiri bila mana dia telah ceraikan isteri dia di dalam rumah ataupun di luar rumah. Mereka tak nak rujuk balik di mahkamah syariah, sebab yang boleh menentukan jatuh atau tidak talak tadi adalah kuasanya jatuh pada yang arif hakim ataupun siapa dia, iaitu jabatan kehakiman ataupun mahkamah syariah saja yang boleh menentukan sama ada talak tadi jatuh atau tidak, bergantung kepada niat suami. Sebab kadang-kadang ramai yang bila mana dia telah menceraikan isteri dia di luar daripada mahkamah, dia tak nak rujuk akan mahkamah syariah. Sebab apa? Sebab dia takut talak tu berlaku. Jadi kita jangan pandai-pandai bermain dengan hukum. Sebab kita takut kalau betul-betul talak tadi berlaku, tiba-tiba pula kita melakukan hubungan bersama dengan isteri tadi,
tanpa ada rasa nak rujuk, maka dikira sebagai zina. Berhati-hati. Sebab tu kita tengok balik Islam ni sangat menjaga tau, maslahah akan datang. Sebab kita takut bila anda rujuk, main rujuk macam tu saja, maka dikira sebagai zina, dan bila dapat anak, maka anak tu jadi anak tidak sah taraf. Berhati-hati, ya. Kebanyakannya banyak masalah ni berlaku di jabatan agama, sebab kadang-kadang ramai orang datang jumpa saya, "Ustaz, saya telah bercerai dengan isteri saya, tapi saya tak berniat pun untuk rujuk akan isteri saya, tapi saya melakukan hubungan tersebut." Bila melakukan hubungan tersebut, maka dikira sebagai tidak sah rujuk tersebut dan dikira sebagai zina. Okey. Dan juga okey, saya sambung balik. Talak raj'i iaitu suami mentalaki isterinya dengan satu talak atau dua talak dan belum habis iddahnya. Jadi kalau sekiranya belum habis iddah tadi, maka boleh rujuk kembali. Tapi jika dah habis iddah tadi, maka tidak boleh rujuk. Faham ya? Ingat, tolong ambil perhatian yang pasangan suami isteri yang baru bernikah ni, bila dah habis iddah tidak boleh rujuk kembali, melainkan kena kahwin semula macam prosedur biasa. Suami itu boleh rujuk kembali kepada isterinya yang masih dalam iddah, iaitu tanpa akad nikah yang baru. Faham ya? Saya faham kat sini? Okey. Jika sekiranya dalam tempoh iddah tadi tak perlu akad nikah semula, macam contoh aku terima nikahnya, tak perlu dah, kecuali kita lafazkan saja aku rujuk akan dikawal isteriku pada pernikahan yang asal. Sebab pernah berlaku pada zaman Rasulullah dulu, ketika bila mana, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika bila mana dia menceraikan Hafsah dengan talak satu, lalu pada ketika itu Allah Ta'ala hadirkan malaikat Jibril untuk tegur kepada dia, "Wahai Rasulullah, rujuk akan isteri kamu iaitu Hafsah pada pernikahan yang asal, sebab dia baik orangnya." Jadi pada ketika itu Rasulullah rujuk balik akan siapa dia? Akan Hafsah tadi, dengan ayat aku rujuk akan dikau semula pada pernikahan yang asal, dan pada ketika itu sahlah rujuk mereka. Jadi cerita ni bukan untuk memburukkan kisah Nabi, tidak, tapi benda ni berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana apa? Kerana nak menjadi panduan kepada kita bahawasanya bagaimana kaedah untuk rujuk akan isteri tadi. Dia ada rukun-rukun dia juga, kena faham. Okey. Jadi bila dah habis iddah tadi, kena akad nikah baru, kena buat akad nikah semula. Okey. Talak yang tidak boleh dirujuk dinamakan pula iaitu talak bain, iaitu suami mentalaki isterinya dengan talak 3. Aku ceraikan kamu dengan talak 3, maka pada ketika itu dah jatuh talak 3 tadi, dia tidak boleh rujuk kembali akan isteri dia. Atau talak secara khuluk, tebus talak. Khuluk, biasa kadang-kadang perasan tak, bila pasangan pengantin bila berkahwin, mereka akan baca satu taklik dekat belakang borang akad nikah. Sekiranya aku meninggalkan kamu selama 3 bulan hijrah berturut-turut, maka terjatuhlah talak khul'i jika sekiranya kamu buat pengaduan di mahkamah syariah tanpa aku memberi kamu 3 bulan ataupun 4 bulan hijrah berturut-turut nafkah untuk kamu. Lelaki kena faham, lelaki kena bagi 2 nafkah kepada isteri. Yang pertama nafkah zahir, yang kedua nafkah batin. Kena ingat, jangan main-main bab nafkah ni. Kalau tak bagi nafkah kepada isteri, maka kita akan dituntut di yaumul qiyamah esok, kita akan dituntut di akhirat esok. Okey. Saya ulang balik. Talak yang tidak boleh dirujuk dinamakan pula talak bain, iaitu talak 3, iaitu suami mentalaki isterinya dengan talak 3, atau talak secara khuluk, atau tebus talak, atau talak isteri yang belum dicampuri, atau talak yang difasahkan. Jika suami tadi masih berkehendak lagi kepada isterinya, hendaklah suami itu berakad nikah yang baru dan tidak boleh rujuk kembali sekalipun isterinya masih dalam keadaan iddah. Bila berlaku khuluk dan juga fasah, maka dia tidak boleh rujuk kembali, dia kena kahwin semula walaupun isteri dalam keadaan tempoh iddah. Kena faham. Saya ulang balik. Okey. Ramai bertanya kepada saya, "Ustaz, kenapa kita perlu baca taklik dekat belakang borang akad nikah tu? Sebab sedangkan zaman Rasulullah tu tidak ada pun." Okey, kita tak tahu zaman Rasulullah tu
ada atau tidak taklid tersebut, kita jangan pertikaikan zaman Rasulullah dulu. Zaman dahulu mereka jaga betul rumah tangga mereka dan mereka jaga hukum dalam rumah tangga. Sahabat tidak pernah gagal dalam menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami, dan juga isteri-isteri dulu taat kepada perintah suami. Jadi taklid sekarang ni adalah salah satu daripada untuk menjaga maslahah ataupun menjaga hukum ataupun menjaga iaitu isteri tadi supaya tidak berlaku pelanggaran hukum ataupun pelanggaran perjanjian dalam rumah tangga. Sebab zaman sekarang ni ramai suami yang gagal menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami dan tak bagi nafkah kepada isteri dia. Sebab itulah berlakunya perjanjian tadi ataupun taklid tadi. Kena ingat. Okey. Banyak benda kita bahaskan dalam berkaitan dengan perkahwinan ni. Nanti mungkin kita akan bahaskan lagi berkaitan iddah ni ataupun khuluk ni. Sebab apa? Bab perkahwinan ni sangat panjang. Kan kadang-kadang bukan saja dengan kita pergi kursus kahwin, tapi kita dengar ceramah ataupun ada kupasan macam ni barulah kita faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita sebagai seorang suami ni, kalau kita gagal menjalankan tanggungjawab kita, berat dosa ni sebenarnya. Isteri pun sama juga. Suami yang gagal menjalankan tanggungjawab dia sebagai isteri yang gagal menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang isteri, maka dia akan dituntut di yaumul qiyamah esok. Jadi kita kahwin ni bukan sekadar untuk melampiaskan nafsu saja, tapi tanggungjawab tu perlu jaga. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja untuk hari ini, dan saya mohon kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa terjap bicara. Kita akan kupas lagi berkaitan dengan iddah yang harus dirujuk akan datang. Jadi jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe, insya-Allah. Semoga anda semua beroleh ilmu dan juga pengetahuan, dan jangan lupa untuk share video ni supaya orang lain dapat juga manfaat dan ilmu ni. Jadi sekali itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.